Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaga Sarah binti Muhammad Hanafiah dari kelas PPI dari program PPISMP Ambilan Jun 2023, kelas Bahasa Melayu. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang penghayatan akidah dan juga ibadah. Perpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri orang Muslim. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang apa maksud akidah dan juga ibadah itu sendiri. Akidah dari sudut bahasa berasal daripada kata kerja aqada yang membawa maksud yang membawa maksud simpul ataupun ikat. Dari segi istilah pula, akidah ialah perkara yang dibenarkan oleh jiwa, hati menjadi tenang kepadanya, beroleh keyakinan di kalangan ahlinya serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Seperti yang kita tahu, sunnah Rasulullah SAW dapat membina akhlak yang mulia dalam kalangan umat Islam. Rasulullah SAW dibangkitkan untuk menyeru umat Islam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki akhlak mereka. Rasulullah SAW dapat dijadikan contoh teladan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada bersabda di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang membawa maksud sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Seterusnya ialah sunnah Rasulullah SAW dapat membentuk umat Islam yang berkemanusiaan atau berbuat baik dalam pergaulan dengan sanak saudara ataupun orang-orang di sekeliling mereka. Sunnah Rasulullah SAW mengajar orang Islam agar sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa lebih daripada orang lain, kerana ibu bapa merupakan peranan penting dalam proses hidup manusia. Bahkan ibu bapa juga merupakan penyebab mereka lahir ke dunia. Seterusnya, sunnah Rasulullah SAW dapat menghindari umat Islam daripada melakukan kemungkaran. Sunnah Rasulullah SAW dapat menghindari umat Islam daripada melakukan kemungkaran kerana sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW menjadi contoh yang diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan seharian mereka. Tindakan dan ajaran Nabi Muhammad SAW mencakupi nilai-nilai moral, etika dan juga prinsip-prinsip yang membantu mengarahkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan yang mungkar dan melakukan kebaikan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sering memberikan nasihat, perintah dan larangan berkaitan perilaku yang baik dan juga buruk. Beliau juga ada mengajarkan tentang kebaikan seperti berbuat baik kepada sesama manusia, menolong orang yang memerlukan, menjauhi riba dan banyak lagi. Dengan mengikuti sunnah Nabi, umat Islam diharapkan dapat menghindari perbuatan mungkar dan menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Seterusnya, dari segi ibadah pula, ibadah membawa maksud ketaatan dan juga penghambaan. Solat merupakan perkara yang paling dituntut di dalam agama Islam dan diwajibkan ke atas mereka. Nabi Muhammad adalah contoh utama dalam melaksanakan solat, bermula daripada pergerakan sehinggalah baca-bacaan di dalam solat. Melalui solat, kita dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dapat mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ibadah dalam menunaikan zakat ataupun bersedekah. Dua perkara ini juga merupakan sunnah Rasulullah yang dapat membina jati diri dan peribadi Muslim. Hal ini kerana melalui bersedekah, kita dapat mewujudkan perasaan ikhlas dalam diri umat Islam itu sendiri,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, serta Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri mereka sendiri. Akhir sekali, ibadah puasa juga dapat mengajar dan menahan umat Islam daripada melakukan kemungkaran. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu umat Islam untuk patuh akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci olehnya. Kesimpulan daripada sini, kita perlulah menghayati sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia merupakan teladan yang baik dan juga dapat membentuk diri kita supaya menjadi umat Islam yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.